Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka bahawasanya bagi bala itu di dalam bendaharaan Allah Ta'ala yang amat banyak. Jadi dalam bala itu, di dalam simpanan Allah, dalam khazanah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui, lalu ditimpakan bala, ujian, musibah, semuanya itu untuk menguji manusia saja. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia itu, adakah dia ini ataupun siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita akan diuji oleh Allah. Maka kita kena bersabar di atas ujian Allah Taala. Maka setiap ujian musibah itu adalah kebaikan, kerana tidak diturunkan musibah kecuali di dalamnya ada kebaikan yang begitu banyak. Dan ini lagi hilang. Dan musibah bala ini akan hilang sebenarnya. Dia tidak akan berterusan. Akan hilang bala tadi, kadang-kadang lama, kadang-kadang sekejap. Semakin lama semakin banyak pahala. Dan semakin lama musibah yang ditanggung, semakin besar darjatnya di sisi Allah. Maka ada orang yang ditimpa untuk dinaikkan maqamnya. Ada orang yang ditimpa musibah untuk didekatkan dirinya kepada Allah. Ada orang ditimpa musibah untuk dihapuskan segala dosa-dosanya. Maka sesungguhnya bila Allah Ta'ala timpakan ujian, bala, musibah, ia akan hilang, pasti akan hilang. Dia tidak akan lama sebenarnya, kerana ujian itu sekejap aja. Kalau sekolah hari PSS seminggu je. Maknanya gambarannya begitu. PSS seminggu saja. Masa seminggu tu, masa itulah sibuk. Lepas pada tu relax saja. Tenang saja. Maka demikianlah gambarannya. Dia akan hilang, pasti akan hilang. Maka tiada kekal musibah itu. Musibah tidak kekal. Dia tidak akan berterusan ada pada orang tadi. Dia akan hilang, tidak kekal. Dan bahawasanya awannya lagi pergi bercerai-cerai. Awannya maknanya dia umpama awan yang berarah. Maknanya umpama awan yang berjalan, yang berpecah-pecah itu akhirnya akan hilang. Maka demikianlah umpama awan yang berarah. Ia lalu saja. Ujian ni, musibah dia lalu mengikut ketetapan Allah. Allah Ta'ala tetap dah macam ni, sampai masa kita akan lalu ujian tu. Maka dia umpama awan yang berarah, lalu sahaja dan dia akan hilang. Maka dikeraskan dirimu, tahan. Maka disuruh kita tahan. Sebab itu disuruh orang yang tertipu musibah, yang pertama, jangan banyak mengadu pada makhluk. Banyak mengadu pada Allah tak apa. Maknanya tidak salah kita nak mengadu kepada makhluk yang tertentu, tapi utamakan mengadu itu kepada Allah Ta'ala. Jadi ditimpa musibah, yang pertama, banyakkan mengadu kepada Allah. Lalu disebut di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu minta tolong dengan kesabaran. Yang pertama memang sabar. Bila ujian saja ditimpa, maka pertama sabar. Dia suruh kita sabar. Sabar ni maknanya kita tahan diri sesuatu yang kita tak suka. Maka wasta'inu bis-sabri. Kena minta tolong. Minta tolonglah kamu dengan sabar. Maka sabar itu bermakna orang yang sabar akan dapat pertolongan Allah. Siapa yang sabar pasti akan dapat pertolongan Allah. Kemudian dia kata wasta'inu bis-sabri was-salah, dan dengan salat. Perkataan salat itu ada 3 makna. 3 makna. Yang pertama, salat bermakna doa. Maka naklah kita ini bila ditimpa musibah, maka dengan memperbanyakkan doa pada Allah. Mengadu pada Allah Ta'ala. Setiap kali rasa susah, mengadu pada Allah. Setiap kali rasa susah, mengadu pada Allah Ta'ala. Hatta kita memang tak terdaya katakanlah, tapi kita tetap mengadu, ya Allah, ya Tuhanku. Maknanya aku terimalah ujian yang kau beri ni, tapi janganlah sampai ianya memberi musibah kepada agama. Sebab itu Nabi pun banyak berdoa. Sehingga kan Nabi nak berperang dalam perang Badar, sahabat Nabi tidur, Nabi berdoa lagi, munajat di malam hari.
Dan siapa yang banyak berdoa, nasaya Allah Ta'ala akan makbulkan doa dia. Yang kedua, solat bermakna sembahyang. Banyakkan sembahyang. Banyakkan sembahyang. Orang kita ni sembahyang hajat. Sembahyang hajat. Kalau nak sembahyang hajat, kita yang utama, yang ada hajat dengan Allah. Lepas tu kita sembahyang hajat. Kemudian tidak salah kita memohon orang lain yang kita rasa dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala berbandingkan dengan kita. Lalu kita pun sembahyanglah hajat. Adakah mesti sembahyang hajat? Tidak semestinya sembahyang hajat. Bahkan setiap kali lepas sembahyang, kita boleh memohon hajat kita kepada Allah Ta'ala. Lalu bila kita berdoa, kena faham, bila kita doa, kita bersembahyang, kita berdoa, jangan suruh Allah Ta'ala ikut kehendak kita. Kita yang kena ikut kehendak Allah. Ini salah adab kita. Bila kita berdoa, nak Allah Ta'ala ikut kehendak kita. Jadi bila kita sembahyang dah tapi tidak termakbul lagi ataupun tidak terlaksana kehendak kita, lalu kita seolah-olah mempertikaikan Allah. Sembahyang sudah, tapi tak jadi apa-apa. Itu bukan caranya. Kita ini serah apa yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi sebenarnya setiap orang sembahyang, setiap orang berdoa, Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Ud'uni astajib lakum, kamu berdoa aku akan mustajabkan. Tapi cara mustajabnya tidak semestinya kalau kita minta ni Allah Ta'ala beri ni. Kadang-kadang kita minta ini, diberinya itu. Maknanya, dan itu tanda mustajab, tanda Allah Ta'ala terima. Kita inginkan rezeki yang murah, tetapi Allah Ta'ala beri kesihatan yang baik. Itu kita tak sedar. Kita duduk dalam sihat yang baik. Maknanya. Tapi orang yang sakit inginkan kesihatan. Tapi orang yang sakit ingin kesihatan, doa biar Allah Ta'ala sembuh. Tapi Allah Ta'ala beri ingat pada Allah. Lagi besar. Yang kita sehat, yang ada harta, sehat tak ingat Tuhan. Tapi Allah Ta'ala beri orang ni sakit, lalu doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhan, ku sembuhkanlah penyakit aku. Lalu Allah Ta'ala makbulkan. Jadi bila makbulkan, adakah bila kata makbul, mesti makbul itu mesti sehat dia? Tidak. Mesti dia sehat dia? Tidak. Seorang ayah yang bijak, dia tak akan bagi segala permintaan anak dia. Maknanya anak dia nak mainan, ayah dia beli buku. Maknanya anak dia kata nak mainan, tak apa, ayah beri hadiah kamu, beli buku. Kalau diikutkan dua antara buku cerita agama lah, contohnya dengan mainan mana lebih bagus? Lebih bagus buku cerita. Kerana ayah dia ni dah tahu ini lebih baik bagi dia, maka begitulah Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita minta sehat, tapi Allah Ta'ala tak beri sehat. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita tak tahu kita sehat jadi macam mana. Ramai mana orang tengah sakit ingin nak beribadat pada Allah, tapi bila sehat lupa balik, kembali balik. Sebab tu Allah Ta'ala sentiasa beri doa pada kita, sentiasa makbul pada kita. Hanya kita tidak faham, hanya kita tidak nampak. Tidak nampak. Maka Allah Ta'ala maha baik, lalu memberi apa yang kita minta. Lalu bila ditimpa musibah, jangan kita banyak mengadu kepada makhluk kecuali orang-orang tertentu sahaja. Sebab kita manusia, kita lemah. Kadang-kadang bila kita tahan, kadang tak tertahan juga kita, maka kita luahkan juga pada seseorang saja. Tetapi janganlah kita ini seolah-olah macam tidak suka dengan takdir Tuhan. Maka bila sampai saja musibah, melihat ini Allah Ta'ala menguji aku. Ini Allah Ta'ala menguji kita. Maka kita kena melihat itu memang benar-benar ujian daripada Allah. Bukan kezaliman orang pada kita, bukan pengkhianatan orang pada kita, bukan daripada itu. Tapi lihat kepada Allah. Apa yang berlaku itu semua daripada Allah. Allah Ta'ala aturkan. Allah Ta'ala hantar orang ni buat kita, Allah Ta'ala hantar orang ni khianat pada kita. Semuanya daripada Allah. Dan ingat, satu saja Allah Ta'ala uji, di belakangnya ada 10. Ini dalam kitab Surajul Talibin, syarat kepada Minhajul Abidin. Satu bala yang diturunkan itu bersamanya 10 nikmat di belakangnya. Maka apabila dia itu tidak sabar dengan bala tadi, maka nikmat tadi akan ditarik, tak sampai 10 nikmat tadi. Bila sahaja orang itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa tahanlah diri kamu, hai nafsu, wahai diri. Wahai diri, sedikit lagi dapat demikian itu kesukaan. Sedikit, tahan sedikit tu, tahan sekejap. Sekejap saja. Sedikit tu sekejap. Tahan, wahai diri, tahan lu sekejap. Mama ada kita nak marah, ada kita rasa bersedih hati,
Ada kita berasa hati, tak kira lah, tapi tahan sekejap. Tahan sekejap, maka akan dapat yang demikian itu kesukaan yang panjang, kamu akan dapat kebaikan yang banyak. Kesukaan yang panjang itu kalau ikutkan itu al-jaza'u minas sawabillah, iaitu balasan daripada pahala-pahala Allah. Maknanya kalau kita tahan, kita sabar. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi mereka sanggup hidup dalam keadaan susah, kerana melihat kepada ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka. Walau susah tak apa, tapi asalkan Allah Ta'ala memberi kebaikan kepadanya dan Allah Ta'ala kasih pada dia. Jadi demikianlah. Sebab itu kita ni kena faham, kalau siapa rasakan bahawa dia ini banyak ujian kepada Allah, itu tanda Allah Ta'ala kasih ke dia. Jangan salah faham. Jangan kata kenapalah Allah Ta'ala beri saya pas satu tu. Jangan kata begitu. Tapi kalau nak tahu kasih Allah Ta'ala pada kita, Allah Ta'ala banyak beri seorang itu musibah. Kalau kita tambah musibah, kena banyak ibadat. Dan ibadat kita lemah. Ibadat kita kurang sempurna. Maka Allah Ta'ala nak beri pahala ke mana? Dia beritahu. Dengan ibadat kita yang lemah, ibadat kita yang kurang, maka Allah Ta'ala nak beri pahala pada kita. Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada kita. Kalau selain daripada ibadat, cuba beritahu pada saya jalan mana? Yang mana yang Allah Ta'ala boleh beri pada kita? Di antaranya jalan musibah lah. Jalan musibah itu lah. Sebab itu kasihnya Allah Ta'ala bagi ujian. Kenapa ujian sama? Memang kita duduk tempat ujian. Duduk dewan perisa, tanggungjawab perisa, mana boleh? Kita duduk dewan perisa sekarang ini. Maka ini dewan ujian sekarang ini. Maka tak dapat lari dah. Dunia itu tempat ujian bagi kita. Lalu tidak, kita mesti terima. Allah Ta'ala kasih pada kita itu. Dan kita kena melihat, kalau Allah Ta'ala memberi kita musibah, bermakna Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, maka Allah Ta'ala beri musibah kepadanya. Tapi jangan buat gagah. Ya Allah, ya Tuhan aku, biar musibah ke aku. Jangan. Mana buat gagah, jangan. Kita tak tahan, kita tak ada lemah. Mana kita minta pada Allah Ta'ala, maknanya jadikanlah kita orang yang bersabar. Itu. Orang yang tabah dalam menghadapi ujian. Itu. Tapi minta jangan. Walaupun demikian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak memberatkan seseorang kecuali mengikut kemampuan dia. Maka kesukaan yang panjang dan pahala yang berkekalan, maka Allah Ta'ala beri pahala kepada orang yang sabar. Banyak mana pahala tidak dinyatakan. Kenapa Allah Ta'ala tak nyatakan? Kerana terlalu banyak. Sebab itu orang yang kurang ibadat, dia banyak sabar, mudah masuk syurga. Berbanding dengan orang yang banyak ibadat, dia tak sabar-sabar. Ibadat itu sudah banyak, tapi perasaan sabar itu tidak ada. Tidak ada. Jadi ada seorang kemarin, saya nak tanya sikit, saya ni ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit tak sabar. Kalau orang cakap sikit, rasa nak mahal orang, nak kata orang. Dia tanya ada ubat. Saya kata ada ubat. Akan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Ubatnya istighfar lah. Pagi 100, tengah petang 100, malam 100, 3 kali sehari. Itu ubat dia. Jadi memang penyakit kita ada penyakit. Maka disuruh kita sabar. Bila orang itu sabar, pahala dia banyak. Ramai orang masuk syurga ni dengan sebab sabar sebenarnya. Dengan sebab sabar. Ibadat kita kalau banding nak betul-betul sempurna, rasa tidak sempurna banyak. Maka dengan kesabaran yang Allah Ta'ala uji, menyebabkan orang itu menjadi saleh di sisi Allah. Lalu pahalanya banyak, boleh masuk syurga. Kadang-kadang mengatasi orang yang ahli ibadat, kadang-kadang mengatasi dengan ahli jihad fisabilillah. Kenapa? Kerana sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia. Lalu disebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang benar-benar sabar ini, Allah Ta'ala akan sempurnakan pahalanya tanpa hisab. Dapat terkejut dia dekat negeri akhirat. Banyak pahala dia ni, mari duana, rasa-rasa ibadat tak banyak. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, kerana engkau sabar di atas musibah, ujian yang aku uji kamu semasa hidup di atas muka bumi. Tak dunia dulu, mu sabar. Maka demikianlah.
Maka ramai kekasih-kekasih Allah sebenarnya. Orang-orang yang Allah Ta'ala kasih. Siapa? Orang yang mari jumpa, orang banyaknya masalah saya. Itu kekasih Allah lah tu. Kekasih Allah Ta'ala. Kita ni kekasih Allah kalau kita banyak, tapi kita tak nampak. Allah Ta'ala kasih lah, kita tak kasih ke Tuhan. Maka demikianlah. Itu orang-orang yang Allah Ta'ala kasih, lalu Allah Ta'ala beri ujian, musibah, macam-macam berlaku. Nanti diberitahu, kalau tak tahan sangat nak baca pun. Lalu dikatakan bahawa pahala yang kekekalan. Kemudian daripada bahawa diangkatkan akan dia yang turun. Yang turun balik tak diangkat juga, Allah Ta'ala angkat. Lepas turun nanti Allah Ta'ala angkat balik. Tengok notes sekali, waktu turun sekali, oh marah angkat balik lah. Maknanya gambarannya begitu. Angkat naik begitulah. Mana ada bala berterusan. Bala berterusan. Orang tu diuji, rumah dia terbakar, sedih je. Tengok-tengok dapat rumah baru, molek ada tu. Maknanya Allah Ta'ala beri. Jadi nak beritahu, maka demikian balik akan naik, angkat. Allah Ta'ala begitu. Dia terus sekejap ujian, lepas tu diangkat balik. Maka manusia itu silih berganti. Senang susah silih berganti. Lepas tu kehidupan kita, Allah Ta'ala beri ujian, beri musibah, beri nikmat, beri taat, beri maksiat. Tu 4 perkara tu je kita. Taat, maksiat, musibah, nikmat. Tu je 4 perkara tu dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan bahawa diangkatkan angka dia yang turun itu, yang turun balik diangkatkan, maka tiada faedah di dalam terkejut. Tak ada faedah kita marah-marah, tak ada faedah kita sedih-sedih. Tapi tak boleh sedih ke? Adakah sedih ini dia tidak muncul, tidak menerima qada randa? Sedih itu sifat manusia. Yang dimarah ni kita terkejut, al-jaz'u ni maknanya marah lah, macam tak setuju. Tapi kita bersedih di atas apa yang menimpa kita sebagai sifat rahmat kasih sayang yang Allah Ta'ala campak dalam hati kita, itu tidak mengapa. Sebagaimana Nabi ketika wafatnya anak dia, Nabi sedih juga. Sahabat sangka Nabi ni tak bersedih. Anta Nabiyun, kamu ni Nabi ke yang bersedih? Ya, itulah sifat rahmat, sifat kasih sayang yang Allah Ta'ala campak dalam hati manusia. Siapa yang tidak kasih sayang pada orang, Allah Ta'ala tak kasih pada dia. Maknanya. Maka sekadar bersedih itu tak apa, tapi tahan lidah, tahan hati. Maknanya di atas ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Tapi kalau tak sedih, biasa takut kerah hati pula. Jadi kerah hati pula. Maknanya ditimpa kematian, suka-suka pula. Orang sedih, dia tak pernah sabar pula. Maka begitu sifat manusia ini Allah Ta'ala sebutkan, khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala jadikan manusia lemah. Lemah. Tapi walau bagaimanapun kita yang disuruh sabar, terima, tahan. Tahan lidah, terima dan sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Dan tiada dinamakan musibah pada hakikatnya serta sabar. Orang yang sabar tak ada apa, tidak dinamakan musibah. Sebab itu orang itu akan jadi tenang bila melihat Allah. Orang itu akan menjadi tenang apabila melihat bahawa itu adalah kasih sayang Allah. Sebab itu dikatakan orang yang beriman ini tenang hati dia. Tenang hati dia. Walaupun ditimpa-timpa musibah, pada hakikatnya tak ada musibah pun. Allah Ta'ala nak uji sekali. Sekejap saja Allah Ta'ala nak tengok. Tapi dengan syarat seorang itu mesti sabar di atas musibah tadi. Dan redha, dan dia redha, terima. Dan bimbangkan lidah dengan istirja. Bimbang ni sibukkan lidah dengan istirja. Istirja ni maknanya rujuk kembali, minta rujuk balik pada Allah. Dengan ucapan apa? Istirja ni dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni bimbang nak sebut kata ni. Bila orang kata, ustaz, anak saya sakit, inna lillahi. Anak saya bukan mati, ustaz. Lemah sungguh. Inna lillahi ni bukan rujuk kepada kematian. Inna lillahi ni dirujuk kepada musibah. Merujuk kepada musibah. Jadi apa-apa musibah yang menimpa kepada kita, maka sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita ni daripada Allah dan kepada Allah kita dikembalikan. Jadi kita lihat, itu semua daripada Allah. Allah Ta'ala beri kita balik pada Allah. Sebab tu sebenarnya
Di antara hikmah Allah Ta'ala beri musibah ni supaya hati kita balik ke dia. Tapi kita duk liar ke lain. Allah Ta'ala beri kita musibah, kita duk liar dengan makhluk. Tak balik semula. Allah Ta'ala kata tak balik semula. Padahal balik semula. Di antara hikmah dia supaya hati seseorang itu kembali kepada Allah. Maka Allah Ta'ala beri musibah pada dia kan. Musibah pada dia. Jadi biar dia balik mula kepada Allah, supaya dia tidak lalai. Kita ni lalai, banyak lalai pada Allah. Dan musibah ini sebenarnya adalah disebabkan, di antaranya adalah disebabkan dosa-dosa kita. Disebabkan dosa-dosa kita juga, salah kita juga. Kita bawa basikal laju, maka rebohlah kita. Bila reboh kita tak boleh marah dah ke doktor buat benda kita. Dia basuh luka kita gitu saja. Maksudnya. Jadi basuh luka sampai sakit tu sampai kita bawa basikal laju. Maknanya gambarannya begitulah. Salah ada kita juga. Maka sebab itulah Allah Ta'ala timpakan balik musibah tadi, kembali kepada kita yang banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kembalikan lidah kita istirja. Istirja ini dengan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan saja kematian. Apa-apa saja musibah, hari ni demam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya. Lepas tu dengar orang sakit pula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau orang tu tidak faham, kita pergi kat orang sakit, kita kata gitu, nanti dia berasa hati. Sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun mari dalam hati. Macam doa kat aku mati je. Doa kat aku mati. Malah ada seorang jumpa lepas kuliah. Dia kata, saya selalu membaca ayat Quran ke apa, saya hadiah kepada mak ayah saya. Mak ayah saya. Tapi saya mimpi, dia kata satu hari mak ayah saya ni dia peluk saya, dia cium saya. Maknanya dia tak cakap apa-apa, gembira, suka dia. Saya takut ustaz, takut mak ayah saya ajak pergi juga. Pergi juga. Malaikat kata gitu orang yang memang dah lama lah tu. Anak kata gitu dah, malaikat dah lama tu buat persiapan tu. Lepas tu dia pun senyap, nangis dia, takut dia. Dia kata dah bukan gitu. Bukan gitu ustaz, bukan. Dia ucap terima kasih lah tu. Kita baca sama hadiah-hadiah tu, itu tanda ucap terima kasih. Kadang-kadang bila kita beri hadiah, dia ada tanda sebenarnya. Dia ucap terima kasih. Doa dia, lambat lagi mati. Allah sakit semua. Jadi begitu. Kalau kita pergi kat orang sakit, yang kita kata innalillah kan, dia berasa hati, dia kata macam doa tadi mati je. Tapi innalillah ini musibah. Musibah. Jadi bila orang tu ditimpa musibah, contohnya ditimpa musibah dan dia teringat musibah itu kena dia masa 10 tahun dahulu. Contoh je ni. 10 tahun dahulu dia ditimpa musibah. Lalu dia teringat hari ni. Bila dia teringat hari ni, lalu dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia dapat pahala sama dengan hari yang mula-mula dia kena musibah. Hari yang mula-mula dia kena musibah, kalau dia ingat. Maka bila kita ingat masa dahulu, minta maaf lah, andai kata kita teringat kematian suami kita, maka masa tiap kali ingat kita baca innalillah. Maka innalillah kita kata ketika itu kita mendapat pahala kesabaran kita pada hari mula-mula kena. Mungkin pada hari itu kita tak ada nak sabar, mungkinlah kita rasa terlalu telat, tapi masa lepas kita ingat tu, kita pun ingat saja musibah itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dapat pahala sama dengan hari masa mula-mula kena. Maknanya lepas tu disuruh kita banyak innalillah. Innalillah apabila kita ingat musibah-musibah yang lalu. Yalah, kadang-kadang takat hati kan, hati selalu ingat saja dahulu orang buat pada saya, hati yang luka berdarah kembali. Maknanya dah asal kira itulah, maknanya ingat ini musibah. Orang buat zalim kita, sebagai contoh, lalu kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
maka kita akan dapat pahala. Dapat pahala. Pahala seumpama kita mula-mula kena. Ini kelebihan dia. Tapi kalau kita tak tahu, tak ada orang ingat gitu. Kalau ingat orang buat zalim kita jadi marah balik. Jadi dendam, jadi benci orang. Dah tengok muka dia, saya ingat dulu dia buat saya, jangan. Jadi dendam, jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hatimu dengan menyebut, mengingatkan barang yang hasil bagimu pada Allah Ta'ala daripada pahala. Masa sebut itu, ingat Allah Ta'ala akan beri hasil. Hasilnya pahala. Ingat akan pahala yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan balasan engkau Allah Ta'ala akan balas. Balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan apabila kita sentiasa ingat kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni memang daripada Allah. Dia kata daripada Allah, apa yang berlaku tu daripada Allah Ta'ala, tentulah. Kita banyak benda kita nak buat benda ni, tapi yang berlakunya begini. Yang berlakunya macam ni. Kita nak macam ni, tapi akhirnya tak berjaya. Macam ni, berlakunya macam ni. Maka kembali balik kepada Allah Ta'ala. Apabila kena satu tu kita tahu ini ketetapan Allah. Bila Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tetap daripada azali. Daripada azali itu. Jadi balik semula, kita terima ini ketetapan yang telah engkau tetapkan. Dan hatimu menyebut, mengingatkan pahala dan balasan engkau. Ingatkan sahabat ulul azmi. Ingatkan sahabat Nabi-Nabi ulul azmi. Itu Nabi pernah bercakap pada Aisyah, agar kamu ini bersabar sebagainya sabarnya ulul azmi, Nabi-Nabi yang terdahulu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulul azmi di antara Nabi Nabi Musa, Isa, Nabi Nuh. Lagi? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad, Nabi Ibrahim. Ini Nabi-Nabi yang mempunyai ketabahan yang kuat. Maksudnya yang mempunyai ujian yang berat. Ujian Nabi-Nabi kita tidak tertahan. Nabi Nuh Allah Ta'ala uji hebat. Berdakwah tak diterima oleh masyarakat. Berdakwah hampir 1000 tahun, tak sampai 100 orang pun terima dia. Hampir 1000 tahun ni bukan masa yang sekejap. Tapi sabar Nabi Allah Nuh. Dah lah tu, anak dan isterinya pun tak mau beriman pula dengan dia. Sebab itu nak beritahu, hidayat bukan milik kita, hidayat milik Allah. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak boleh memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kasih. Tidak semestinya orang yang Nabi kasih itu pasti beriman, tidak. Tidak semestinya begitu. Tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Sebab tu kita tidak ada daya upaya, serah kepada Allah Ta'ala saja. Maka Nabi Nuh AS minta kepada anak dia supaya naik atas kapal. Ketika itu bah akan datang. Masa bah tu datang tak banyak lagi, air baru sedikit, baru nak tenggelam sikit. Masa tu peluang untuk naik atas kapal itu ada. Tapi kata anak Nabi Nuh, saya nak pergi kepada bukit ya'simuni minal ma', kerana duduk atas bukit yang tinggi ini akan menyelamatkan saya daripada air. Nabi Nuh bersungguh-sungguh minta anak isterinya naik atas kapal, kerana yang duduk atas kapal sahaja selamat. Dulu kata Nabi Nuh, gila buat kapal atas bukit. Sekarang ni ada dia orang buat kapal atas bukit. Apa sekarang? Tak ada. Tapi ini perintah Allah. Ini perintah Allah Nabi Nuh buat. Dan Nabi Nuh buat, akhirnya yang duduk atas kapal itu selamat. Selamat di atas kapal. Nabi Nuh bersungguh-sungguh. Akhir sekali Nabi Nuh tengok bagaimana anaknya tenggelam di hadapan matanya. Ketika itu ditenggelami oleh air. Lalulah mati anaknya. Dia kata pada Allah, ya Allah, ini anakku, ini daripada aku, dia daripada aku. Allah Ta'ala kata, bukan daripada kamu. Orang yang daripada kamu adalah orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu hubungan nasab dengan hubungan iman, kuat hubungan iman. Nasab ni adik-beradik begitu saja. Tapi hubungan iman ni hubungan kerana Allah, kerana cinta kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ni lebih kuat.
Maknanya jadi limpahan kebaikan itu lebih kuat kepada orang yang berkasih sayang kerana iman kepada Allah dibanding dengan kasih sayang kerana nasab, kerana keturunan. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi Nuh tetap bersabar menerima apa yang Allah Ta'ala tetap. Sebab itu kita kata kita ini berat ujian, ada lagi orang berat. Orang itu berat, dia kata saya memang berat pada awak, ada lagi berat lagi pada awak. Maknanya orang ni kata saya berat, ada lagi berat. Orang tu kata saya tak ada ujian, orang ni memang berat. Mana tak ada ujian? Mana dia manusia tak ada ujian? Jadi nak beritahu, semakin berat tanggungan itu semakin dekat. Buktinya kerana nabi-nabi, orang yang dekat dengan Allah, dia paling berat ujian. Maka demikianlah dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semua itu diuji dengan ujian yang berat-berat. Begitu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Biasanya kalau sebut kekasih Allah, memanglah beri kebaikan. Sebab kekasih Allah, Allah Ta'ala beri satu ujian, sehingga menjadilah itu sabar. Dan begitu juga ada ulama mengatakan bahawa Nabi Ismail ini ulul azmi juga. Ada pendapat kata demikian. Dia panggil Ismail Az-Zabih, Ismail yang disembelih. Kena sembelih. Tapi sebenarnya mengikut pendapat yang kuat, Nabi Ismail itu tidak termasuk, hanya ayahnya Ibrahim. Termasuk dia di kalangan ulul azmi. Orang yang mempunyai keazaman, ketabahan yang begitu tinggi dengan ujian yang berat yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya. Maka Nabi ulul azmi ini dari segi kedudukannya lebih pada Nabi-Nabi yang lain. Hanya yang paling tinggi Nabi Muhammad. Lepas tu nombor 2, nombor 3 tidak diketahui. Hanya duduk dalam lingkungan ulul azmi. Lepas pada tu sama je Nabi-Nabi yang lain kedudukan dia. Namun demikian Nabi-Nabi, Rasul-Rasul mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, berbanding dengan kita ni yang banyak jauh dengan Allah Ta'ala. Baik. Dan dikatakan atas masaib musibah yang besar-besar, ujian yang besar-besar, daripada anbiya, daripada nabi-nabi. Sebab itu tidak ada nabi-nabi kecuali semuanya akan diperangi. Nabi diperangi belakang. Bahkan Nabi ingin dibunuh. Bahkan Nabi Allah Zakaria sendiri pun dibunuh. Nabi Allah Yahya pun dibunuh. Jadi nak beritahu ujian mereka berat. Kita sedih-sedih, kita tak ada orang nak bunuh. Maknanya. Jadi demikian. Dan juga awliya-awliya Allah, wali-wali Allah. Maknanya nak jadi Nabi, nak jadi Rasul, tak boleh tak. Siapa yang kata dia Nabi, dia sesat. Siapa kata dia Rasul, dia sesat. Kalau nama saja Rasul, tak apa. Itu tak apa, nama je. Nama saya Rasul, tapi saya bukan Rasul, nama saja. Itu tak apa. Maknanya. Tapi awliya, wali-wali Allah boleh jadi wali Allah. Dengan Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala tarik kedudukan seorang tadi tinggi maqam dia, jadi dia wali Allah. Maka boleh jadi wali Allah Ta'ala ini. Dengan cara apa? Dengan cara dia ini taat kepada Allah, buat amal ibadat, meninggalkan maksiat. Jadi wali-wali Allah ni uji. Wali-wali ini diuji oleh Allah. Dan kita tak tahan ujian, nak jadi wali mana? Mesti kena tahan. Ada nama apa? Masyitah. Masyitah dengan Asia. Asia ni siapa? Asia ni isteri Fir'aun. Masyitah ni kerja tukang sikat rambut Fir'aun. Sebab tu bahasa Arab mishtun tu sikat. Tukang sikat. Jadi walaupun dia duduk di istana Fir'aun, bekerja dalam istana Fir'aun, tapi dia beriman kepada Allah. Dan Masyitah ni dia ada suami. Suami Masyitah namanya Haskil, kata silap saya. Jadi Haskil ini dia adalah salah seorang penasihat Fir'aun. Salah seorang pembesar dalam istana Fir'aun. Jadi satu hari adalah berlaku pertelingkahan. Fir'aun telah membunuh 40 orang ahli sihir. Dia membunuh. Jadi dalam keadaan macam itu, dia pun nasihatlah. Dia tak setuju perbuatan tadi. Dia dah beriman ni, suami dia ni. Suami Masyitah ni sudah beriman, dia nasihat. Tapi nasihat itu dia nasihat kepada Fir'aun. Maknanya
Jadilah cukuplah, lepas pada ni jangan bunuh-bunuh lagi orang lah. Maknanya lepas pada ni jangan bunuh. Dan kalau boleh orang nak bunuh ni pun buat pengampunan lebih baik. Tapi kenyataan ini menyebabkan Firaun rasa marah. Marah akhir sekali dia pula yang dibunuh. Dia lah yang dibunuh. Jadi semasa dia tu ditangkap oleh Firaun, akhir sekali dia pun Firaun hukum bunuh. Dia mengaku bahawa dia telah beriman dengan Allah. Dia tak takut pada Firaun. Lalu matilah dia dibunuh. Mati dibunuh. Lalu Masyitah ini rasa sedih lah, suami dia kena bunuh. Kena bunuh, tinggal anak kecil. Anak kecil dalam tengah menyusu lagi, dalam keadaan macam tu. Lalu dia beritahu pada Asiyah. Dia kata suami saya beriman dan saya pun sudah beriman. Dan saya tidak setuju apa yang dilakukan oleh ni. Maknanya bunuh kepada, kata Asiyah, saya pun tak setuju. Dan Asiyah pun mengatakan dia beriman. Beriman dengan Allah Taala. Jadi tahulah dua orang ni beriman, dia baru tahu masing-masing. Satu hari sikat rambut. Tahu macam mana dia sikat rambut, sikat terjatuh. Maka bila sikat terjatuh, disebutnya nama Allah. Bila disebut nama Allah, Firaun ni ada anak perempuan. Bila dengar macam tu, dia tanya, adakah Tuhan selain daripada ayah tu? Katanya anak Firaun. Dia kata ada, iaitu Allah. Kalau begitu aku akan mengadu pada ayah dia. Dia kata mengadu lah, aku tidak tahu. Lagi mengadu. Bila pergi mengadu, lalulah dalam keadaan macam tu, Firaun pun panggil Masyitah. Bila panggil saja Masyitah, Firaun tanya. Maka Masyitah menjawab benar, dia telah beriman pada Allah. Ada Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Tuhan akulah Tuhanmu juga. Iaitu Allah. Akhirnya dia ugut nak bunuh Firaun, Masyitah tidak takut. Lalu diambilnya, dia panggil berkuali besar. Kuali yang besar, diletakkan minyak. Lepas tu dididihkan, dipanaskan sehingga minyak tadi mendidih. Jadi dipanaskan minyak dan diperintahkan agar Masyitah tadi terjun dalam minyak tadi. Lalu dipanggil orang ramai supaya menyaksikan. Ini balasan orang yang tidak mau beriman dengan Firaun. Maka Firaun sengaja panggil orang ramai, tengok biar orang yang takut. Lalu dalam keadaan macam itu, Masyitah pun duduk tempat tinggi nak terjun. Tak takut, tak apalah, asal dia mati dalam keadaan beriman dengan Allah. Tiba-tiba bila nak terjun, dia tengok anak dia dalam apa? Dalam apa? Dukung kan? Dalam dukung, dalam pangkuan dalam dukung. Anak dia ni masih menyusu lagi. Dikatakan anak dia tak pandai bercakap lagi sebenarnya. Jadi bila dia nak terjun, dia teringat kepada anak dia ni. Lalu anak dia dengan izin Allah boleh bercakap. Anak dia kata, terjunlah wahai ibu. Sesungguhnya ibu ini berada di pihak yang benar. Lalulah dalam keadaan macam itu, maka Masyitah dan anak dia terjunlah. Kedua-duanya masuk dalam kuali yang panas. Ketika terjun, tidak ada suara pun. Suara menjerit tidak ada. Boleh jadi suara berzikir pada Allah. Lalu matilah dia dalam kuali yang panas. Macam mana gambaran mati kuali yang panas, wallahu a'lam. Lepas daripada Masyitah terjun, bila Masyitah dan anak dia mati saja, keliling orang itu telah mencium bau yang begitu wangi. Itu bau siapa? Bau Masyitah. Sehingga kan Nabi ketika Isra' Mi'raj pun terbau lagi. Ditanyanya, itulah Masyitah dengan anak dia. Wangi, Allah Ta'ala jadikan wangi sewangi-wangi. Lalu tengoklah Asiyah. Asiyah dalam keadaan macam tu tengok. Maka Asiyah tidak setuju. Lalulah dia marah kepada Firaun. Marah pada Firaun. Tak setuju, Firaun pun marah. Akhirnya dia pun berkata bahawa sebenarnya dia sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Dan dia tidak sanggup hidup dengan orang macam Firaun ini. Biar dia matilah.
dalam keadaan macam tu. Maka Firaun tahan dia, ikat dia, tak beri makan, tak beri minum, mati kelaparan. Mati begitu. Mati dalam keadaan terseksa. Asiah isteri Firaun. Ni ujian Allah Ta'ala beri. Maka disebut siapa-siapa yang diuji dengan suaminya lalu dia sabar, dia akan dapat pahala umpama Asiah isteri Firaun. Banyak dapat pahala Asiah tu. Tak apa-apa lah. Wahai nafsu, wahai diri, ialah yang terlebih mengetahui dengan kelakuan, yang lebih mengetahui dengan keadaan dan terlebih kasih sayang akan dia. Wahai diri, yang terlebih mengetahui itu siapa? Sebenarnya Allah. Wahai diri, Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan keadaan kamu. Dan juga Allah Ta'ala itu terlebih kasih sayang akan dikau. Allah Ta'ala terkasih pada kita dan terlebih mulia. Allah Ta'ala lebih baik, maha mulia. Dan bahawasanya ialah Tuhan yang memberi makan akan anjing. Allah Ta'ala beri makan ke anjing. Anjing pun Allah Ta'ala beri makan dalam kekurangannya, dalam kekurangan anjing tadi. Dan anjing kan dia panggil kekurangan sebab dibandingkan binatang lain mana mulia anjingnya tu. Maknanya anjing ni binatang yang tidak dimuliakan, sehingga kita mazhab Syafi'i situ pun boleh dibandingkan dengan binatang lain. Maknanya kurangnya tu kedudukan dia. Itu pun anjing Allah Ta'ala beri makan. Dan memberi makan akan kafir. Orang kafir Allah Ta'ala beri makan dalam seteruannya, dalam dia seteru dengan Allah, Allah Ta'ala beri makan juga. Allah Ta'ala beri nikmat pada orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulu kama ta'kulu an'am wan naru maswal lakum. Allah Ta'ala beri pada orang kafir ini, mereka itu berseronok-seronok. Orang kafir dengan orang Islam, orang kafir kalau dia seronok, Allah, Masya Allah, seronok-seronok sungguh. Dan mereka makan, tapi malangnya makan umpama binatang-binatang ternakan. Kenapa disebut umpama binatang ternakan? Kerana mereka itu tidak memikirkan tentang halal dan haram, tidak memikirkan tentang dunia dan akhirat. Dia fikir dunia semata-mata. Lalu Allah Ta'ala beri juga orang kafir, walaupun dia seteru dengan Allah, Allah Ta'ala beri dia. Dan aku hambanya yang mengenal aku keesaannya. Aku ini hamba dan aku tahu keesaan Allah. Hanya Allah Ta'ala yang memutuskan, hanya Allah Ta'ala lah yang menetapkan. Segala-galanya yang berlaku datangnya daripada Allah. Ialah kita tambah. Yang tambahnya kita, yang nak ada Allah. Allah Ta'ala lebih tahu. Terima je lah. Terima saja. Maka tiadalah berharga aku padanya. Maknanya tiadakah berharga aku? Tiadakah berharga aku padanya sekeping roti. Maknanya takkanlah dapat ada harga sekeping roti. Memang ada harga di sisi Allah. Allah Ta'ala akan ambil berat, Allah Ta'ala akan ambil kira. Dan Allah Ta'ala biar kita gitu. Sedangkan anjing pun diberi makan, sedangkan orang kafir yang menentang Allah pun diberi makan, apatah lagi kita yang beriman pada Allah. Jadi jangan sangka Allah Ta'ala biar kita, jangan sangka Allah Ta'ala tak kasih kita. Sedangkan takkanlah tak ada nilai walaupun sekeping roti katanya. Maka ketahuilah Allah Ta'ala kalau dia beri kita ujian, itu tanda Allah Ta'ala ambil berat kita lah. Sebab apa? Sebab bila Allah Ta'ala beri ujian, kita kan ingat dia. Bila kita ingat dia, apa Allah Ta'ala kata? Fazkuruni azkurkum. Siapa ingat aku ingat dia. Siapa yang ingat pada aku ingat pada dia. Jadi kita nak tahu macam mana Allah Ta'ala ingat sama kita. Kita tengok banyak mana kita ingat dia. Ini tidak bermakna Allah Ta'ala ada sifat lupa, tidak. Maknanya tidak begitu. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Tapi kita nak tahu nilai yang kita. Macam mana ni aku dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingat pada kita ni. Banyak mana kita ingat pada dia. Waskuruni azkurkum. Kamu ingat kepada aku ingat pada kamu. Dan bila ditimpa musibah baru ingat. Orang tak berzikir pun dia berzikir. Naik motor rebah, sakit lutut ni, tangan ni bukan lutut, siku salah. Siku pun darah, lutut pun berdarah, sakit. Apa yang dia sebut? Allah, 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 zikir je. Lama ni tak zikir. Baru ingat Allah. Kan kita ingat pada Allah, itu tandanya kasih sayang Allah Ta'ala.
Kalau kita faham betul-betul, Masya Allah, rupanya Allah Ta'ala sedang mengasihi kita, rupa-rupanya Allah Ta'ala sedang memberi rahmat kepada kita. Itulah yang sebenarnya. Maka dikatakan bahawa wahai nafsu, wahai diri, wahai jiwa, dengan hakikatnya, dengan sebenar-benarnya, bahawasanya tiada ditegah, tiada ditahan. Yang demikian itu memang tak boleh tahan. Siapa boleh tahan musibah Allah? Siapa boleh tahan ujian Allah? Mana Allah Ta'ala nak uji? Allah Ta'ala nak uji, jangan tahan. Boleh gitu, tak boleh. Memang benda itu akan berlaku, akan terus berjalan. Tak ada orang boleh tahan. Kalau Allah Ta'ala kata hujan turun, main bomo 400 orang bomo, hujan turun. Gambarannya begitulah, nak beritahu. Tak boleh tahan, tak ada orang boleh tahan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka tiada ditahan yang demikian itu daripadamu, melainkan kerana manfaat amat besar. Jadi musibah pada kamu tak ada boleh tahan. Namun demikian terimalah musibah, kerana di sebalik musibah itu ada ujian yang besar. Ada ujian, ada kebaikan yang besar, ada manfaat yang besar. Memang banyak dah. Ada tak kadang-kadang kita kena hari ni, kita rasa tak suka 5-6 tahun ataupun setahun 2 tahun baru kita nampak jalan. Mujur kot dulu. Dulu belajar SPM tak apa. Dah pasal baru. Ataupun tak mujur nampak nasib baik ipon tu. Kadang-kadang begitu. Baru nampak. Kita tak nampak masa kena dulu. Sebab Allah Ta'ala atur kita. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita tahu masa kena tu je. Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku, segala-galanya. Jadi banyak perkara yang macam itu. Lalu dikatakan bahawa manfaat yang amat besar. Cuba renung betul-betul. Tidakkah yang selama ini musibah yang menimpa kepada kita itu menyebabkan banyak kebaikan akan datang? Gitu, betul tak? Banyak kebaikan-kebaikan akan datang. Sama ada kita kehilangan harta benda orang yang kita kasihi, ataupun kita musibah melalui perasaan kita, orang fitnah kita, ujian kita dan sebagainya. Semuanya ada kebaikan pada diri kita. Hanya lambat cepat itu serah pada Allah Ta'ala. Dan lagi akan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maknanya akan adalah manfaat kebaikan yang diberi oleh Allah, dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian daripada payah itu kemudahan. Lepas daripada susah itu senang. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Sampai masa susah ada senang. Maknanya susah lama-lama akan ada kesenangan. Maka kemudian daripada payah itu kemudahan. Maka sabarlah olehmu sedikit. Sabar sedikit. Kita ni Allah tabur kita ni 3 hari je. Apa-apa musibah sehari 2 hari, hari keempat relax biasa. Betul tak? Kalau tahan betul-betul 3 hari, sebab apa saya kata 3 hari? Kan masa iblis tanya Nabi kan. Nabi kata bagaimana kamu boleh tahu kata sabar? Orang itu kalau dia timpa musibah, dia tidak mengadu pada makhluk 3 hari. Itu iblis cakap. Kan? Sebab itu kalau kita timpa musibah apa? 3 hari je. Kalau boleh 3 hari, biar banyak tidur 3 hari. Rehat sikit. Kan tak tidur, mikir pula. Biar banyak tidur lah. Tapi jangan hampir tidur. Makan hampir tidur, tak mayang dulu. Relax saja banyak. Baru 3 hari saja. Betul tak musibah? Masa kita kena musibah, Allah, susah sungguh. Sehari, 2 hari, slow sikit. 3 hari slow. Hari keempat relax. Relax saja maknanya. Maka tahan sekejap 3 hari saja. Dah hok berpanjangan, sakit berpanjangan ialah, tetapi masih nak sabar tu. So tahan itu maknanya. Maka sabar olehmu sedikit lagi engkau lihat akan ajib ni keajaiban ni. Kamu akan dapat keajaiban. Maknanya daripada latif ni lembut, kelembutan perbuatan Allah. Allah Ta'ala maha lembut. Allah Ta'ala lembut dengan kita, sangat-sangat lembut, maha lembut. Kasih sayang Allah Ta'ala pada kita.
Kita ni alhamdulillah umat Nabi Muhammad. Umat dahulu kena ujian musibah. Kalau buat maksiat, tu kena bala terus. Dibinasakan oleh Allah. Tapi kita buat lalai pada Allah, Allah Ta'ala biarkan dulu agar kita bertaubat. Maka tiadakah engkau dengar kata orang yang berkata, tidakkah kamu mendengar orang yang berkata, diharapkan akan perbuatan Tuhan engkau lagi akan datang. Jadi bila timpa musibah dia harap, ni mungkin ada sesuatu yang lebih baik untuk saya yang Allah Ta'ala beri. Jadi kalau boleh ingat macam itu. Bila ditimpa musibah, Allah Ta'ala nak beri lebih baik pada tu lah. Nak beri lebih baik daripada itu. Maka bila ditimpa musibah, kita kena letak satu harapan, adanya kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Dengan barang yang engkau kasih daripada keluasan yang qarib ini hampir, dengan keluasan nikmat Allah Ta'ala yang hampir kepada kita, lalu Allah Ta'ala akan beri macam-macam kebaikan. Banyak kebaikan yang Allah Ta'ala beri. Dan jangan engkau putus asa. La tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa. Ada menyajuk. Kalau gitu malam-malam harus mayat. Nyajuk ke Tuhan. Orang. Jangan. Dekat dengan Allah. Semakin susah semakin dekat dengan Allah. Semakin susah semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Apabila datang pekerjaan kebinasaan, jangan putus asa bila kena kesusahan. Hatta kebinasaan, jangan putus asa. Bermakna apa? Bermakna di situ ada Allah. Bersama kamu ada Allah. Bila kita ditimpa kebinasaan, kesusahan, maka ada bersama kamu itu Allah Ta'ala. Dan beberapa daripada ghaib, sesuatu yang kita tak tahu, sesuatu yang kita tidak tahu itu daripada yang ajib-ajib, ajaib-ajaib. Banyak benda-benda yang ajaib-ajaib yang kita tidak ketahui, yang Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Yang beri kelebihan. Dapat ajaib-ajaib. Banyak cerita. Kisah Nabi Yusuf macam mana? Kisah Nabi Yusuf kan dengan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari. Lalu bila lari tadi sempat mencapai tangan dia tu sehingga carik baju di belakang. Akhir tadi datanglah suami kepada Zulaikha tadi. Bila datang suami tadi, akhir kali Nabi Yusuf difitnah. Bila Nabi Yusuf difitnah, masuk dalam penjara. Dapur Nabi Yusuf duduk dalam penjara. Lepas tu orang duduk dalam penjara, tak mestinya orang-orang jahat, tak ramai orang baik. Nabi Yusuf dalam penjara juga. Lepas tu orang keluar dalam penjara, jangan hina dia. Dia banyak baik. Sebab apa yang baik? Saya ingat sahabat saya dia. Dia kata apa? Dia berdakwah macam saya juga. Dia kata, Ustaz, ramai sungguh orang cari Tuhan dalam penjara. Orang cari Tuhan duduk dalam penjara. Orang duduk sejid dan cari Tuhan mana? Apa maksud dia? Dia kata, anak duduk ceramah di masjid, tak ada orang nangis. Tak ada orang mari jumpa nak taubat. Tapi anak ceramah dekat penjara, mari lalu ramai. Saya nak taubat Ustaz, saya Ustaz. Nampak tu orang duduk penjara. Orang duduk dalam penjara. Jadi kalau macam tu nak jadi orang baik, kena pergi penjara. Tak, bukan begitu. Maknanya bukan begitu. Maksud saya, jangan pandang hina pada orang yang duduk dalam penjara. Jangan. Dia itu orang yang dekat dengan Allah. Ramai orang yang dekat dengan Allah. Nabi Yusuf dalam penjara. Duduk dalam penjara, dia pandai takbir mimpi. Saya ni tak pandai takbir mimpi. Maknanya ramai orang tanya, mimpi saya mana apa? Manalah saya tahu. Jadi tabir mimpi. Maka dia tabir mimpi betul. Nabi Yusuf kata, kau ikut tabiran mimpi aku, kamu akan bebas. Ya, kamu akan dihukum bunuh. Orang tu kena hukum bunuh, dah orang ni bebas. Nabi Yusuf kata, nanti kalau kamu bebas, jangan lupa aku. Dia bebas, dia lupa dulu Nabi Yusuf. Sehingga dah satu hari raja tu mimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Kadang-kadang orang kurus dia biasa ada orang gemuk. Kadang-kadang lah orang semua. Macam mana lembu kurus 7 ekor boleh makan lembu yang gemuk? 7 ekor. Lalu apa maknanya?
Tanya orang takbir mimpi, orang tak ada nak takbir. Tapi nak takbir. Lalu orang yang keluar penjara teringat. Oh, baru teringat Nabi Yusuf. Dia khabar kepada raja, ada orang pandai takbir mimpi dalam penjara. Panggil dia. Panggillah Nabi Yusuf takbir mimpi. 7 tahun kemarau, 7 tahun tengkujuh. 7 tahun tu panas, 7 tahun itu hujan. Kalau ni hari ni panas, esok hujan. Hari ni ya. Hari ni panas hujan. Maknanya. Dah tahu ke musim hari ni. Jadi dalam keadaan macam itu, dia takbirnya mimpi. Takbir mimpi. Baik. Nak balik kisah Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf tadi, benda ajaib apa yang berlaku? Benda yang ajaib adalah apabila nak hukum Nabi Yusuf bersalah ke tidak bersalah, memanglah diletakkan dah Zulaikha itu isteri pada pemimpin. Biasa kalau pemimpin ni duduk punya belah hiblah dia biasanya. Jadi nak hukumkan bahawa Nabi Yusuf itu bersalah. Jadi ketika nak menghukum Nabi Yusuf bersalah, ada budak kecil yang pandai bercakap. Masih dalam buayan lagi, sudah pandai bercakap yang sepatutnya tak boleh bercakap. Tapi Allah Ta'ala nak tolong orang yang sabar, orang yang soleh, umpama Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dikatakan, cuba tengok baju Nabi Allah Yusuf. Kalau bajunya cari belah depan, munasabah lah dia wajah korang. Takkan dia wajah korang dia cari belah belakang, dah munasabah. Kasih apa gitu? Maknanya. Tapi kalau baju dia cari belah belakang, koyak belah belakang, bermakna Nabi Yusuf ni berada di pihak yang benar. Wanita itulah yang berdusta. Cuba tengok baju Nabi Yusuf. Dia pun tengok, ternyata baju Nabi Yusuf cari belah belakang. Siapa yang bersalah? Nabi Yusuf tidak bersalah, Zulaikha yang bersalah. Tetapi oleh kerana ini isteri pemimpin, malulah. Takkanlah isteri pemimpin, paling kurang pun letak jawatan je, paling kurang. Tak pernah siapa, walaupun dah ambil orang ni banyak-banyak pun, tak boleh lah letak jawatan tu dah lah. Jangan pada-pada letak jawatan tu dah lah. Suami buat diam-diam dah lah letak jawatan. Maknanya begitu. Maka takkan nak menghukum Zulaikha. Akhirnya dihukumnya Nabi Yusuf dalam penjara. Tapi apa berlaku keajaiban? Ajaibnya sampai budak boleh bercakap dalam buaya. Budak boleh cakap dalam buaya. Nak beritahu, kalau kita berada di pihak yang benar, dan kita sabar di atas ujian, nanti Allah Ta'ala akan datangkan pertolongan. Pertolongan yang ajaib. Yang pelik-pelik, yang hebat-hebat, Allah Ta'ala berikan. Baik. Nak balik dah dia ke ujian? Mana? Dan apabila sangat kesusahan dengan dikau, baiklah susah sangatlah. Ramai orang ditimpa kesusahan. Tak apa, jangan susah. Tak ada susah pun. Tidak ada susah pun. Susah-susah kejap je. Baik, apabila sangat kesusahan akan dikau, sangat susah. Sangat susah. Tapi sungguh kadang-kadang orang tu susah, nampak susah dia. Saya pernah jumpa seorang tu kat datang, tapi bukan orang sini lah, orang jauh. Bila jumpa di KL sana. Mari ambil saya. Dia susah ni, dia sanggup ambil kita jauh-jauh tu. Cakap. Saya tengok dia. Mana rambut sikat ke tak sikat? Sikat ke? Dia sikat je, tapi macam tak sikat. Lepas tu muka sedih saja. La ilaha illallah. Apa masalah? Orang sedih. Nak cakap sikit ustaz. Cakap Allah sedih dulu. Memang jadi masalah. Bila dia cerita-cerita dah kata, kecil je masalah tu. Kecil je lah, tak apa. Jangan susah hati. Kamu ini Allah Ta'ala kasih kamu. Kamu ni Allah Ta'ala sayang. Ini cakap gitu lah, baru dia lega kan. Maknanya baru dia lega. Jadi nak beritahu, tak ada kesusahan, jangan susah. Maka dikatakan bahawa apabila sangat kesusahan akan dikau, kesukaran. Susah dan sukar. Allah nak benda susah dan sukar. Maknanya payah sangatlah. Orang panggil apa? Sudah buntu fikiran. Tak tahu nak buat benda dah katanya. Maknanya dah siapa saja. Kalau ada dosa saja ganggu kepala.
Butuh tak tahu. Lalu kepala ni. Ada katak kepala. Katak kepala. Lirik tepi. Tension. Tak bukan tension tahu. Susah hati. Lalu dikatakan kalau payah sangat, kesusahan dengan dikau kesukaran, maka fikirlah olehmu. Cuba fikir padamu surah Alam Nashrah. Alam Nashrah itu surah. Dia tak tulis, dia perkataan surah. Maka fikir olehmu padanya Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak. Kita agak Allah Ta'ala itu Nashrah, membuka akad dada-dada kamu. Makna buka ni Allah Ta'ala penuh dada dah. Makna membuka dada, yakni melapangkan hati kamu. Tidakkah Allah Ta'ala lah yang melapangkan hati kamu? Tak tahu. Sebab itu, kenapa manusia itu susah? Manusia itu susah kerana di dalam hatinya tidak ada Allah. Itu jawapan dia. Cuba dalam hatinya ada Allah, tenang hatinya, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Kalau payah-payah sangat, kata pengarang kitab kita ini, baca Alam Nashrah. Sebenarnya bukan suruh baca, suruh renung. Kemudian suruh tadabbur. Dia dapat fikir sehingga kita renung-renung. Oh, Allah Ta'ala lah yang akan membuka hati. Kenapa kita duduk cari orang lain? Maknanya menyuruh Allah Ta'ala suruh kita letakkan mana wa wada'na anka zikra. Hendaklah kamu letakkan ingatan kamu pada Allah. Susah-susah ingat tetap pada Allah. Ada orang kata saya, kalau barang hilang pun nak baca Alam Nashrah. Alam Nashrah pun ambil anak kecil lepo. Apa anak kecil lepo? Anak kecil dah cari Alam Nashrah, Alam Nashrah. Balikkan hati kita pada Allah, ingat pada Allah. Jadi kalau payah-payah, masa kita ditimpa musibah, baca innalillah, akan dapat pahala. Tapi bila kita ditimpa musibah, duduk sekejap, ulang baca Alam Nashrah. Sampai hati kita tenang. Dah tenang, masalah selesai. Masalah dah selesai. Masalah tidak selesai, hati itu tenang. Nanti Allah Ta'ala akan selesaikanlah. Bermakna apa? Bermakna orang yang membaca Alam Nashrah ini, dia telah meletakkan hatinya pada Allah. Maka siapa yang banyak membaca Alam Nashrah setiap kali lepas sembahyang, nescaya Allah Ta'ala akan menyelesaikan segala masalah dia. Bila? Lepas sembahyang Alam Nashrah laka sadrak. Kalau boleh 5 kali sehari. Ataupun ketika kita susah, baca Alam Nashrah. Ini rahsia dia. Yang orang dah tenang-tenang hati, ni rahsia dia. Patutnya kabur lama dah, tapi baru sampai. Maka kepayahan itu antara dua kemudahan. Maka apabila boleh lah, boleh dia berdiri dah. Allahu a'lam. Manjang-manjangkan buat pula lah. Jauh-jangan ngatur mati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma ridna 'ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk pengetahuan, malam ini seperti biasa ada majlis zikir